Aku terima nikah Sarah Nazatul Shima binti Syahrudin dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Okey, alhamdulillah. Hello, Assalamualaikum. Sekarang ni tengah tunggu klinik. Aku kena buat swab test dulu. Sebelum ni, kalau yang mana nak menikah pada musim PKP ni, kena buat swab test 3 hari sebelum majlis. Dan aku kena buat hari ni lah, kalau ikutkan pengiraan dia. And then aku ada lagi satu problem, iaitu berkenaan nak rentas daerah. Aku tak tahu sistem apa yang diguna pakai oleh pejabat agama. Benda ni something yang diorang kena come out with satu solution lah, untuk memudahkan. Sebab maksud aku, benda kurang jelas tau. Kurang jelas daripada segi SOP. Tak benarkan kita rentas daerah, tapi kita punya appointment pernikahan dekat tempat lain, daerah lain. Nak call dapatkan kepastian pejabat agama, memang try call nombor pejabat agama mana-mana. Beruntung kalau dapat. Serius tak tipu. Aku cuba seminggu, boleh kata setiap hari dalam 2-3 kali call. Tak kira lah pagi, tengah hari, petang, semua aku try waktu. Lepas lunch, sebelum lunch. Tak pernah nak berangkat. Kalau ada orang angkat tu pun bernasib baik sangat-sangat. Serius, aku tak tipu. Kebetulan lah, last semalam kot, ataupun 2 hari sebelum, aku dapat call. Dia cakap dia orang pun tak pasti pasal surat. Padahal benda tu daripada pejabat agama. Korang keluarkan je lah surat mengatakan yang, maksud aku benda tu ada hitam putih tau. Sebab untuk perkahwinan, diorang hanya call korang, tak ada SMS, tak ada apa. And then bila kau minta penjelasan, sorry, dia kata macam ni lah, lebih kurang segala segala, Allah, apa ayat dia, segala benda yang nak dibuat di pejabat agama berdasarkan appointment. I was like, kau buy appointment lagi kan? Padahal benda tu kau yang tetapkan. Why don't kau keluar, come out, yang pegawai-pegawai dekat pejabat agama ni, awak keluarkanlah satu surat untuk kami tunjuk dekat pejabat polis, balai polis. Itu je. Ni tak ada hitam putih, kami nak tunjuk apa? Kan? Sebab tahulah, semuanya ada birokrasi. Pejabat agama dengan birokrasi dia, balai polis dengan birokrasi dia. Balai polis pun nak tunjuk dia ada power, jadi dia terpaksa minta surat tu daripada pejabat agama. Pejabat agama pula cakap, oh, kami tak pernah keluarkan surat macam tu, sebegitu. So macam mana sebenarnya ni? Faham tak? At least communicate lah between polis dengan pejabat agama ke apa ke. Dah tak pasal-pasal kita yang dekat bawah ni tersepit, lepas tu marah bila orang turun lawan. Nak buat macam mana? Kan? Keputusan SOP apa benda ni sedap tekak masing-masing je. Kan? So itulah dia. Membebel pula aku pagi ni. Dan apa-apa pun, doakan semuanya berjalan lancar lah. Tengoklah video seterusnya macam mana. Aku akan vlog benda ni sampai hari kejadian, sampai selesai semuanya, InsyaAllah. Okay, aku rasa dah boleh kot turun pergi swab test. Jom. Okay, satu benda yang aku rasa bagusnya lah, dia tak tetapkan kau kena buat swab test dekat mana-mana. Jadi kau pergi je klinik yang ada swab test, kau pergi je swab test. Macam ni aku pergi klinik kat Rawang, klinik Dr. DV ni. Yang ni memang ada swab test, nak ambil vaksin pun boleh. Tapi aku tak pasti benda tu open lagi ke tidak. And then ni lah tempat swab test dia. Macam biasa dia buat dekat luar. So tunggulah kot klinik siapa yang ada kat dalam ni untuk datang swab aku.
Aku datang pagi sebab kejap lagi nak sambung buat kerja ni. Aku tak pasti pasal diorang ni lambat. Okay, sekarang ni tengah tunggu nurse nak swab test. Mana nurse ni? Mana nurse ni? Nama betul. Tak. Silakan Ida. Ya. Dah sekian saja swab test hari ni. Tunggu result dalam masa 2 hari. Okey, dah sudah apa tu? Swab test. Sebab dah lama tak buat swab test, aku rasa tak sedap sikit hidung dengan tekak. Selesai. So tunggu result dalam masa berapa hari lah? Sehari kot ke 2 hari, tengok lah. Sebab sekarang ni memang kalau ikutkan orang yang buat test untuk COVID ni ramai. Maksudnya jumlah test yang dilakukan dalam sehari tu banyak. Jadi tak banyak tempat yang boleh janjikan korang dapat result dalam masa sehari atau sehari. So biasanya result akan dapat dalam sehari. So sebab sekarang ni banyak sangat test yang diorang buat, diorang boleh janji 2 hari. Untuk SOP perkahwinan ni kau kena buat swab test yang ada lab report lah. Sebab nanti lab report tu yang kau kena tunjukkan dekat kadi on the day wedding. Aku rasa tu je lah kot. Tak ada benda pun. SOP lain mostly dah selesai dah. Temu janji dengan pejabat agama, semua benda tu. Agak aku tak pasti lah, tapi pada aku nak menikah pada waktu PKP apa semua ni, dia memang engkau macam save budget sikit pasal kenduri, jadah semua tu. Tapi engkau akan keluar duit dekat tempat lain tau. Maksudnya dari segi kau kena pergi buat COVID testing, kau kena buat apa tu? Test COVID ni je lah yang paling mahal pun. Lepas tu nanti dekat pejabat agama kau kena bayar saksi. Walaupun kau dah ada saksi kau sendiri, tapi disebabkan musim COVID ni dia hanya benarkan guna saksi yang ada kat pejabat agama lah. So menurut kawan aku kau kena bagi dalam berapa tah dekat kadi saksi tu, aku tak ingat. So itulah dia. Waktu COVID ni macam ni lah. Kau kena buat swab test yang sebelum perkahwinan. So sekarang ni aku dah habis semua benda. Habis semua benda tu maksudnya aku dah selesai semua urusan-urusan berkenaan dengan urusan-urusan berkenaan dengan perkahwinan semua dah selesai. Jadi aku tunggu majlis je lah kan, dan mengharap result aku negatif lah. Sebab technically aku dah dapat vaksin 2 kali dah. So benda tu shouldn't be a problem. Sebab aku pun tak keluar rumah apa semua kan. So itulah dia. Aku tak pasti pasal kamera ni ke bawah. Tapi itulah. Alright, so kita sekarang ni nak balik sebab aku kena buat kerja balik. Sepanjang tempoh pelaksanaan Plan Pemulihan Negara PPN Fasa 1 ni, memang aku tak dibenarkan ke office. Memang office aku tak dapat surat. So kita orang bekerja dari rumah. Aku dah 2 bulan duduk kat rumah kerja. So macam ni lah rutin aku hari-hari. Pagi breakfast apa semua, lepas tu terus start kerja. Okay, so untuk pernikahan ni nanti aku apply cuti sehari je sebelum. Sebab tak ada benda nak buat pun.
semua urusan dah selesai, Alhamdulillah. Cuma tricky part dia kat sini, kalau kau belum cari baju, engkau belum buat benda-benda yang lain lah. Maksudnya sebab aku dah selesai beli-beli barang, hantaran semua, aku dah selesai lama dah. Untuk cuma aku KIV benda-benda kecil yang aku perlukan untuk hari majlis, macam kasut, macam baju. Sebab baju hari tu sebenarnya aku nak buat awal, cuma aku tunggu PAP. Sudahnya tak sempat buat. Nasib baik ada seorang tailor yang sanggup lah buat. Tailor tu pun sebenarnya saudara mara aku juga, pakcik saudara aku. So dia willing to tolong buat. So bagi, tapi tak jumpa pun. Based on post je, aku cari baju Melayu yang aku still muat, aku hantar kat dia, jadikan contoh. And dalam sebulan aku rasa dia siapkan. Lepas tu kasut, nasib baik juga kebetulan ada Maiden buka. Kasut aku bedal dia kasut Maiden daripada tak ada kan. Lain-lain pada tu semua dah lengkap, Alhamdulillah. Untuk duit hantaran kahwin pun DIY je, beli frame, letakkan je kat situ. Yang lain-lain tu semua tak ada apa dah kot. Tunggu hari majlis lah nanti. So itulah dia. Harap benda ni tak ada halangan apa-apa dia. And then aku tengah try kamera baru ni sebenarnya. Aku baru beli semalam, dah 2 hari lepas. Aku beli dari Carousel, daripada seorang abang tu dia jual. Abang tu kat Shah Alam. Kebetulan aku pergi ambil vaksin. Aku minta nak tengok barang ni, kamera ni. So ya, beli je lah. Sebab aku yakin benda ni akan ada kegunaan dia pada masa hadapan. Sebab aku memang dah lama nak beli, cuma dah 2-3 kali aku postpone. Kebetulan aku nampak abang dia pun jual murah, 600 dia jual. Aku grab je sementara. Right, so dah sampai rumah, jomlah kita. Nanti aku continue lagi vlog untuk majlis perkahwinan aku. Persediaan aku nak kongsi lah dekat kawan-kawan yang mana tahu ada yang nak buat urusan perkahwinan ni nanti, musim PKP ni. Tapi serius aku cakap, benda dia, SOP dia tak susah, prosedur dia tak susah, cuma leceh. Sebab okay, untuk tips awal, kalau kau dah ada tarikh, maksudnya kalau kau dah planning nak kahwin, engkau apply je appointment dekat pejabat agama. Sebab sekarang ni aku tak pasti dekat tempat lain, tapi dekat negeri Selangor untuk pejabat agama memang dia based on appointment sahaja. Macam aku sendiri hari tu, dia based on SOP. SOP dia masa tu tukar-tukar, kejap tutup, kejap buka. Aku punya appointment sudahnya kena postpone 4 kali. Alhamdulillah. So appointment aku kena postpone 4 kali. Kali keempat tu Alhamdulillah sempat. Dan 2-3 kali sebelum tu semua pada aku belum rezeki lah. Sebab 2 hari sebelum tarikh appointment, kerajaan announce PKP. Kerajaan announce PKPD kan. Selangor sekali PKP, sekali PKPD. So kali ketiga dia buka, SOP pun dah maksudnya apa, dia punya halangan-halangan tu dah dikurangkan. Jadi Alhamdulillah lah aku dapat jumpa, dapat arrange semua benda. Cuma itulah, nasihat aku, kalau korang ada nak berurusan dengan pejabat agama, bukan sekadar nak menikah, contohlah minta simpang benda ni, kalau ada kes perceraian ke dan sebagainya, korang buat appointment awal-awal. Memang agak kelakar kau kena buat appointment kan, tapi benda kita tak minta nak berlaku dalam hidup kita. So itulah dia, buat appointment awal tu je. Sebab contohlah sekarang ni kita baru start bulan 8 tau, baru beberapa hari bulan 8. Kau bayangkan appointment sampai hujung bulan 8 dah habis. So kau nak apply untuk bulan 9 belum buka. Sebab diorang hanya akan buka, kalau tak silap aku hari tu pegawai agama tu cerita 22 ataupun 26 hari bulan ke atas, baru dia akan buka untuk slot bulan hadapannya. So korang kena alert benda tu, cepat apply.
Lepas tu baru kau isilah borang tu apa semua, tak apa. Yang penting kau dapatkan slot tu, janji dulu. Kan? Sebelum-sebelum tu kau buatlah macam contoh HIV test kena buat dia valid 6 bulan. HIV test valid 6 bulan. So kau buat pengiraan lah kat situ. So let's say kalau kau nak bulan 12, kiranya bulan 6 dah boleh buat lah. And then lepas tu kau kena minta surat pengesahan mas tautin. Yang ni kau kena pergi jumpa ketua kampung, pengurusi JKK. Yang ni kalau untuk Selangor ni, aku cerita untuk Selangor. So benda tu pula ada validity berapa bulan lah, tak silap aku 3 bulan sebelum kot. Sebab kau kena dapatkan semua benda tu, dan kau boleh isi 3 bulan sebelum. Sebab kau kena dapatkan, okay, silap okay, macam ni flow dia. Kau kena isi borang tu. Kau kena dapat dekat borang tu ada 2 bahagian. Satu bahagian kau kena dapat pengesahan mas tautin yang menunjukkan kau duduk kat Selangor. Yang ni kau kena jumpa dengan pejabat, kau kena jumpa dengan ketua kampung ataupun siapa-siapa. Dia ada di situ, ada beberapa orang. Aku tak ingat. Yang aku tahu ketua kampung, pengurusi JKK, rukun tetangga punya orang, maksudnya ketua dia lah. Aku tak pasti apa dia panggil. Lepas tu yang kedua, kau kena dapatkan kebenaran perkahwinan daripada pegawai pendaftar pernikahan kariah kau. Macam contoh aku, kariah aku Rawang. Masjid Kariah dekat Kampung Kedanga ada satu, dekat Batu 16 ada satu. So aku guna alamat Batu 16 untuk dapatkan dekat sana punya pengesahan. Sebab memang aku duduk sana pun, rumah family aku ni aku duduk saja-saja je kan. Aku mostly base dekat sana sebab tu nenek aku ada lagi. So aku duduk dengan diorang. So itulah dia kot. Ada apa-apa soalan korang boleh tanya kat bawah. Aku willingly, aku berbesar hati nak bantu semua orang yang nak mendirikan masjid waktu PKP ni, insyaAllah. Tapi apa-apa pun, korang kena keep on update dengan SOP dia, SOP yang ditetapkan kerajaan ni, kalau ada lagi lah. Okay, so till next part lah kot. Okay, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Nampak baju kan? InsyaAllah aku on the way untuk melangsungkan pernikahan hari ni. Memang nikah pada PKP ni memang mencabar lah. Macam kau tengok aku pergi seorang, family semua memang tak boleh nak pergi. And then itulah, aku pergi seorang. Doakan semua berjalan lancar lah, harap-harapnya. Okay, aku pun tak tahu nak cakap apa, hilang words untuk cakap lah. Selamba datang kahwin 2 orang ke? Mana? Hai, kita lagi Tak dating. nampak. Driver pergi kahwin je. 2 orang je. Parents semua tak boleh nak datang. Aku yang jam. So jom lah, kita tengok. Okay, doakan. RM100 tunai. Okay, nak mula sekarang ke Ustaz? Boleh? Dua orang saksi pun sudah ada. Dua pengantin pun boleh dengar sama. Okay, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syaharuddin bin Muhammad Dani, adalah bapa kepada Sarah Nazatul Shima binti Syaharuddin. Dengan ini mewakilkan kepada Ustaz Muhammad Yusuf bin Masran yang berjabatan sebagai pendaftar perkahwinan, ceraian dan rujuk orang Islam daerah Petaling untuk mengakad nikahkan anak saya dengan Muhammad Sazril bin Ahmad Putri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saya dengan ini menerima wakalah
wali seperti yang disebutkan oleh wali sebentar tadi. Okey, selesai kita punya penyerahan wakalah wali. Baik, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyaksikan upacara pernikahan di antara Muhammad Syazril bin Ahmad Syukri dengan pasangannya Sarah Nazhatul Shima bin Saharudin binti Saharudin, serta dua orang wali, Ustaz Azrul dan Ustaz Farid daripada Pejabat Agama Islam Daerah Petaling. Baik, kita bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam pandemik COVID-19 ni kita dapat juga melakukanlah upacara pernikahan. Ini adalah ruang yang telah pun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita merancang, tapi ini tarikh yang bersejarah, 7 hari bulan 8 2021, hari Sabtu, sekitar jam 10.30 pagi. Jadi kita merapatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kamu takut pada hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam alam perkahwinan, dia ada tanggungjawab. Tanggungjawab suami pada isteri, tanggungjawab isteri pada suami. Jadi untuk itu marilah kita mengambil panduan yang telah pun disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada At-Tabrani berkenaan dengan tanggungjawab isteri pada suami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri tidak meninggalkan tempat tidur suaminya. Artinya, jika suami berkeinginan ataupun berkehendakkan untuk tidur bersama dengan isteri, melakukan hubungan kelamin, maka isteri tidak boleh menolak dan isteri mesti tidak meninggalkan tempat tidur suaminya. Yang kedua, isteri hendaklah bersikap sabar atas sumpah suami. Artinya garang dia ke, suami garang ke, suami bengis ke, suami merajuk ke, tapi insya-Allah Muhammad Syazril baik orangnya, insya-Allah. Tapi apa pun tanggungjawab sebagai seorang isteri, dia memang itu menjadi kesabaran itu menjadi tanggungjawab. Yang ketiga, isteri hendaklah taat akan perintah suami. Apa yang disuruh oleh suami kena taat. Tapi kalau suami suruh yang haram, yang maksiat, maka ketika itu tidak wajib lagi untuk taat kepada suami. Setakat dia suruh buat air kopi, buat air kopi lah kan, jangan buat air yang lain. Jadi itu kita nak tunjuk ketaatan kita lah. Apa yang disuruh kita buat. Yang keempat, isteri tidak meninggalkan rumah kecuali dengan izin suami. Jadi nak keluar rumah, minta izin suami. Suami tak ada kat rumah, pakailah telefon ke, WhatsApp ke, mesej ke dan sebagainya. Yang kelima, isteri tidak membenarkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumah. Jadi dah kenal suami, pasti dah kenal orang yang dibenci oleh suami. Jadi bila suami tak ada kat rumah, orang yang dibenci itu datang ke rumah. Jadi ketika itu isteri tidak membenarkan untuk masuk ke dalam rumah. Baik, itu 5 perkara tanggungjawab seorang isteri kepada suami. Dan ada juga tanggungjawab suami pada isteri. Juga 5 perkara yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Ibnu Majah. Yang pertama, memberi makan bila mana kamu makan. Artinya menyediakan nafkah untuk makan minum. Adalah dapur, tonggesnya, perkakas periuk kualinya, sudetnya dan bahan memasak. Ada perkakas saja tak ada beras kat dapur, susah juga. Lauk pauknya ada. Jadi itu tanggungjawab suami. Yang kedua, memberi pakaian bila mana kamu berpakaian. Jangan kita saja yang berpakaian handsome dan sebagainya. Jadi kewangan kita ada peruntukan untuk membeli pakaian buat isteri kita.
Yang ketiga, tidak memukul wajah isteri. Jadi kalau gaduh macam mana pun, jangan sampai pukul wajah isteri kita. Yang keempat, jangan menghina isteri. Maknanya dari segi percakapan kena jaga. Marah kadang, kita kena kawal perasaan. Jangan menghina isteri kita. Yang kelima, tidak meninggalkannya kecuali tempat kediaman. Artinya adalah rumah untuk kita membina keluarga. Jadi kalau dah ada rumah, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada, berusaha untuk memiliki rumah sendiri. Jadi itu 5 perkara juga. Pegang elok-elok apa yang disabdakan oleh Nabi kita. Mudah-mudahan boleh membina sakinah, ketenangan, mawaddah, saling kita sayang menyayangi, kita mencintai. Dan akhirnya baiti jannati, rumahku, surgaku. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita sama-sama beristighfar, bersyahadah dan berselawat. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, boleh kita mulakan? InsyaAllah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawjuka ala ma'amar Allah bihi min imsak bima'ruf aw tasrih bi ihsan. Muhammad Syazril bin Ahmad Syukri. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan Sarah Nazatul Shima binti Saharudin yang telah berwakil walinya kepada aku dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Aku terima nikah Sarah Nazatul Shima binti Syahrudin dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Okey, alhamdulillah. Jadi untuk itu kami mengucapkan tahniah dengan sekali lafaz yang diungkapkan itu. Tahniah kepada Encik Muhammad Syazril bin Ahmad Syukri kerana sudah bergelar seorang suami. Okey. Sebabkan stand up telefon tak boleh. Kita buat upacara sarung cincin dalam kereta je lah.